Okay, so ini kawan saya guys, nama dia Haris Ahmadun. Dia dengan saya yang kerja sama sebagai research assistant dekat UiTM sebelum ni. Kita orang kerja RA waktu diploma. Okay, and kita orang kerja RA ni sebenarnya kerja bawah lecturer lah. Kita macam lecturer akan dapat grant, and then dia ambil kita kerja bawah dia untuk macam tolong dia dalam research dia ke ataupun tolong bahagian administration, macam-macam lah. Okay, Haris, so macam mana kau manage kerja kau dengan kerja waktu jadi RA? Okey, kerja kalau nak bahagikan masa tu, time kerja dengan belajar, kita just ada spesifik masa lah untuk kita buat kerja, dan habis kerja kita kena habiskan kat situ juga. Dan belajar, kita kena more kepada belajar lah. Maksudnya ada lebihan masa untuk belajar lah. So maksudnya kat situ korang kena make sure bila korang kerja, masa kerja, dan masa belajar korang belajar. And then okay, RA ni basically orang akan tanya apa benda yang korang akan buat sebagai RA. Okey, kalau jadi RA ni biasanya lecturer akan bagi tugasan untuk korang cari apa tu dia punya research, ataupun dia dah ada tajuk research dan kau perlu bagi research lebih dalam lagi untuk kau tahu apa berkenaan tajuk tu. Yeah. So macam kita orang dalam bidang electrical engineering. So kerja kita orang banyak kepada research benda-benda yang komponen elektrik, and then bahagian robotik, bahagian innovation, and benda-benda macam tu lah. Tapi tak semestinya RA ialah dalam benda-benda macam tu. Based on apa yang lecturer korang buat. Kalau lecturer korang buat bahagian produk, so korang akan buat bahagian produk. Kalau korang buat macam bahagian innovation macam kita orang, and then lecturer akan suruh kita orang buat macam bahagian innovation lah, based on grant yang lecturer tu dapat. Okay, and berapa basically bayaran yang kau dapat waktu kerja RA? Basically bayaran jadi RA dia tertakluk pada degree atau diploma. Kalau diploma, tak silap saya 600 sebulan. Guys, banyak guys, 600. Korang dapat sebulan boleh buat macam-macam guys. Makan pun tapi sebulan makan boleh habis guys. 2 hari boleh habis 600 tu. Okay, macam dia dalam 600 guys. Tapi sebab saya kerja lebih sikit, anggaran saya dalam 600 dan ke atas. Tapi misal kata macam kadang grant ni benda tu benda simple and tak banyak kerja, and grantnya pun tak dapat macam ni cakap kan, kita grant tu tak dapat duit yang banyak, so gaji korang pun akan kurang juga. So based on grant apa yang korang dapat. Okay, macam agak waktu kerja sebagai RA tu enjoy tak? Sambil belajar sambil kerja. Enjoy, best. Kita dapat pengalaman sambil belajar. Means kita boleh bekerja dan belajar. Kita dapat ilmu lebih lah kat situ kan. Macam dalam belajar, tiba-tiba tersangkut pula dengan subjek kat kelas. So macam advance sikit lah kita. So itu kelebihan sebagai RA. Korang sebab bila korang jadi RA, korang buat apa yang lecturer buat, korang boleh gain more knowledge tau. And then apa benefit yang kau dapat waktu kita jadi RA dulu? Benefitnya selain belajar tu lah. Belajar tu dah, korang belajar tambah knowledge tu dah satu benefit. Okay. Benefit lain tak ada. Okay, sebenarnya benefit lain ialah yang best sekali sebenarnya merapatkan diri korang dengan lecturer. Itu yang paling best guys. Sebab once kau rapat dengan lecturer, kau akan rasa selesa. Kau akan rasa lecturer tu macam kawan. Tapi still korang kena respect juga dia sebagai lecturer. Alright, thank you Haris. And now kita akan pindah kepada apa tadi? Rider Food Panda. Alright, thank you. Okay, last kali guys, kerja sebagai rider Food Panda. Yang ni saya paling suka. Saya tak tahulah kenapa saya suka. Sama ada saya bos diri saya sendiri ataupun sebab saya suka bawa motor. Okay, itu saya pun tak sure yang mana satu. Tapi banyak-banyak kerja yang saya pernah kerja selama ni,
rider Foodpanda yang saya paling suka sebab saya tak stress. And then dari segi masa pun fleksibel, pendapatan dia pun boleh tahan. Dia tak banyak sangat dan tak sikit sangat. Lepas tu benefit dia ada juga dan risiko pun ada. Okay, first kali saya ceritakan pasal masa lah. Pasal masa, Foodpanda dia dah sediakan jadual tau. Dia dekat app untuk sebagai rider, dia dah sediakan jadual. Ikutlah korang batch berapa. Sebab jadual dia akan umumkan by batch. So kalau korang batch 1, cepatlah sikit korang dapat jadual. Kalau makin bawah makin lambatlah dapat jadual. Jadi bila korang kat batch bawah sebenarnya susah lah nak dapat jadual sebab batch atas dah ambil jadual tu. And then masa dia fleksibel, korang boleh pilih sendiri. Korang tak ada boss macam yang suruh korang masuk kerja pukul berapa, habis kerja pukul berapa. Korang pilih sendiri kat jadual korang. Saya boleh tunjukkan sikit lah, okay, yang dekat tepi tu. Itulah macam mana jadual Foodpanda and how kita orang akan pilih. So dekat situ kita akan manage masa kerja kita sendiri. And then dari segi pendapatan pula, sebab ramai sangat yang tanya saya bila saya kerja kan, ada orang tanya, student ke? Student. Oh, berapa Foodpanda bayar? Okay, so kat sini saya ceritakan sikit lah. Untuk yang rider baru, Foodpanda dia bayar by order. Macam sekarang ni saya dekat batch 3. Basically student memang macam tu lah, dia susah nak dapat batch 1. Batch 3 ni saya dapat dalam RM4.50 satu order. So maksudnya lagi banyak order, lagi banyak lah saya dapat kan. Tapi yang penting satu order saya dapat RM4.50. Misal kata dalam satu minggu tu saya dapat 100 order. Okay, so korang boleh kira sendiri lah. RM4.50 darab dengan 100, korang boleh dapat RM400.50. RM450. Macam pelik je RM400.50 kan. Okay, RM450 seminggu. Okay, Foodpanda akan bayar per minggu guys. Bukannya per month yang macam saya cakap tadi. Promoter, kerja kat kedai makan, kerja sebagai RA, semua tu gaji dia per bulan yang kita orang cerita tadi. Tapi Foodpanda ni yang saya cerita lah gaji per minggu. Okay, tapi basically saya sebagai student, kerja pun kita pun tak ambil banyak sangat jadual lah. Sebab yelah, kita ada kelas, kita ada assignment, kita ada macam-macam kerja lagi. And then masa kita pun terhad. So kebanyakan yang masa saya kerja pun ialah Sabtu and Ahad. So bila dalam anggaran pendapatan saya lebih kurang dalam 200 ke 400 seminggu. Tetapi korang jangan tengok wow banyaknya pendapatan gaji rider Foodpanda. Korang kena fikir juga macam mana korang nak jaga maintenance motor korang. Itu penting lah sebab ada orang dia yang macam dia sayang motor dia, kadang tiap bulan dia kena tukar minyak hitam. And then ada orang yang just yang tak kisah, itu terpulang juga pada dia, maybe dalam setahun 2 kali ke tukar minyak hitam. Sebab macam-macam orang saya jumpa. Okay, tapi apa yang saya nasihatkan bila korang buat Foodpanda, seelok-eloknya lah jaga motor korang sebulan sekali tukar minyak hitam. Okay, and then apa lagi pasal Foodpanda? Macam misal kata tak tahulah nak cakap lagi. Tapi seronok, saya enjoy dengan kerja Foodpanda lah. Saya bukan promote okay lah Mamai kerja Foodpanda, bukan tapi cuma saya ceritakan macam mana pengalaman saya kerja part time. Banyak kerja part time saya buat. Kenapa saya buat kerja part time semua ni? Basically sebab nak cari duit sendirilah. Saya tak nak mengharapkan duit daripada parents saya 100%. Kalau selagi saya mampu untuk cari sikit, tolong kurangkan beban diorang, itulah saya punya aim. And then apa lagi? Itu je lah kot. So kalau korang ada idea and korang ada nak tambah apa-apa, kalau ada kekurangan info yang saya ceritakan, korang boleh tambah dekat komen bawah ya. Okay, so and dan juga kalau saya ada salah cakap ke apa ke, saya minta maaf. And korang boleh betulkan saya. Korang boleh nak kecam saya ke, nak cakap thanks ke, nak apa ke, nak tanya apa-apa pasal kerja part time yang saya pernah kerja,
Okay, korang boleh tanya kat komen guys. Saya akan reply secepat mungkin. Okay, thank you guys. Don't forget to subscribe, like, comment and share my YouTube channel. And always support me. Thank you.